atainahum minal ayati ma fihi bala'un mubin. Dan kami beri kepada mereka musyrikin Mekah daripada berbagai dalil bukti yang ada dalam Quran. Daripada dalil bukti ini, boleh kita sekarang ni tengok daripada Quran ini, ma fihi bala'un mubin, yang dalam tu Allah Ta'ala beri kepada mereka sesuatu bala, iaitu bala itu maknanya ujian. Ujian yang jelas nyata, iaitu kabut. Supaya mereka itu kembali beriman kepada Allah. Syikayah. Syikayah ni runutan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bersungguh kepada mereka-mereka yang engkar. Inna haula'i, sesungguhnya mereka-mereka ini, la yaqulunna, pasti akan berkata. Pasti mereka ini akan berkata, Inna haula'i, sesungguhnya mereka ini pasti akan berkata, la yaqulunna, in hiya, tidaklah kehidupan dunia ini illa mautatunal ula, tidak lain tidak bukan ialah seperti kematian yang pertama dulu lagi lah. Wa ma nahnu minhum syarif, dan kami sekali-kali tidak akan dibangkitkan semula lagi. Ini ialah pecahan sebahagian daripada musyrik Mekah. Tidak semua, sebahagian. Sebahagian mereka percaya ada yang hidup semula, tapi kebanyakan mereka itu percaya bahawasanya mereka ni hidup ni sekali ni ya. Lepas pada ni mati, tak hidup-hidup lagi. Bila tak hidup-hidup lagi, bermakna tidak ada pembalasan. Tak malah lah, mati itu tak malah. Orang Buddha, orang Hindu itu bila mati, hidup balik. Bukan hidup balik di akhirat, hidup balik sebagai kera, sebagai anjing, sebagai semuka, hidup semula. Tak mati dengan tak hidup semula di sana. Jadi semua dosa-dosa ni didendanya dengan cara apa? Hidup semula sebagai binatang hina. Begitu. Sebab Tuhan, sebab roh ni dicipta dengan terhak ya. Jadi Tuhan ni tak cukup roh lah, tak cukup. Jadi bila mati tu, kalau nak hidup pula, diganti orang lain lah. Jadi roh ni masuk dapat ini. Kata hidup semula, sebab reincarnation. Udah boleh juga. Tetapi musyrik Mekah kata tak hidup langsung. Sebagian musyrik Mekah kata tak hidup langsung. Sebagian kata hidup lagi. Tapi sebagian besar tak hidup langsung. Jadi bila tak hidup langsung, bermakna lepas pada ni mati ni tak ada cah dah lah. Okey, selamat lah. Nak buat apa dosa sekarang ni boleh buat sebab tak hidup dah lepas pada ni. Boleh nak buat apa-apa. Berlaku pada Kristian sekarang. Kristian sekarang ni sudah tak percaya mati. Percaya balik Kristian. Waktu bi'abaina in kuntum shadiqin. Mereka bukan setakat mereka kata mereka tak akan dihidupkan kembali, tapi mereka kata waktu bi'abaina in kuntum shadiqin. Bawa mari datuk nenek kami yang masih hidup supaya menerangkan kepada kami bahawasanya hidup semula akan datang dulu. In kuntum shadiqin, sekiranya kamu benar dakwahkan kamu bahawasanya mati ini boleh hidup semula, bawa mari nenek kami, baru kami percaya. Kalau kamu tak boleh bawa mari untuk nenek kami hidup semula ini, kami tak akan percaya. Dia sesak ni macam-macam. Tadi saya lalu ke Rapal. Bukan Rapal lah, pusingan oleh yang dibuat oleh Sami Velu tu. Dia daripada Masjid Amaniyah tu, nak pergi ke Batu Cave tu, dia kena main tu, kena pusing satu belakang tu balik supaya buang semua rahmat
berkat daripada masjid ni, buat tu lalu ke atas sungai tu, sungai kan, lalu ke atas. Tunggu, tu barulah boleh lalu ke kuih dia. Daripada kuih dia tu, semua yang berkat kuih dia tu, warna hari tu. Jadi kita ya, masa kita naik ni dia warna kanan, bukan? Warna kanan, masa naik. Tak pergi ke ombak tu kena warna kanan. Daripada tempat dia kita kena kiri. Daripada kiri, barulah berkat daripada kuih dia tu akan mari meresap masuk ke Masjid Al-Haniah. Itu sangkaan kalau malu dia. Awak tak sedar ya untuk sini pun tak sedar. Tak sedar lah. Jabatan tu buat pakai naik terus dia tak ada masalah apa. Tapi kenapa di lingkung tadi buat bulat satu? Yang berkat daripada masjid ni tak boleh. Jadi suai kuih kita. Pusing sebelah kanan. Dua balik. Daripada Bombak sana, tak mari ke Amaniah ni. Masjid Amaniah ni kena pusingan lawan jam. Barulah berkat yang daripada kuih kita tu boleh meresap ke Masjid Amaniah. Itu kepercayaan karut dia. Maka saya pada kepercayaan karut dia, masa saya pusat baru ni semua pergi mandi dah bawah lautan. Dia buat siap petang-petang dia buat siap. Tahu kan? Dia kena jangan tengok-tengok lah, jangan menyertai tempat dia, tahu kan? Tapi kalau bolehnya masa dia berlaku time usaha kita lalu pada tu untuk lihat macam mana kekufuran. Ini bila kekufuran ni dia mandi di situ tahu tak boleh sarap. Itu akibat daripada sesak dah. Benar tu sesak, tapi akibat daripada sesak ori. Sesak yang orinya ialah dewa Muruga itu ialah perantaraan dia untuk menghampirkan diri dia kepada Allah Ta'ala. Itu dewa Muruga. Orang Syiahnya perantaraannya sana Ali, sana Husain, sana Hasan supaya merapatkan diri kepada Allah Ta'ala. Perantaraan. Setengah-setengah puak Islam pula ya. Guna wali Nabi mereka supaya merapatkan diri kepada Allah Ta'ala. Kumpul lah. Allahu Akbar. Maka Tuhan kata, ahum khairun, apakah mereka lebih baik? Am qaum tubba, atau kaum tubba lebih baik? Kaum tubba ni ialah kaum selepas daripada Fir'aun. Fir'aun bila sudah mati Fir'aun dalam laut tu, maka orang Sudan lagi. Oleh kerana kerajaan tu dah tak ada, orang Sudan, negeri Sudan tu mari takluk Mesir. Tak ada pemerintah, ada askar, tak ada raja, tak ada. Dia pun mari takluk. Dan orang Tubak ni ada tamadun dia. Iaitu selepas daripada Fir'aun tu. Tamadun dia di mana dia juga pengikut, dia juga menganuti agama ajaran Nabi, ajaran Fir'aun. Maka dia buat piramid kecil. Piramid besar Fir'aun buat kan, dia buat piramid kecil. Bapaknya ada di Sudan kan. Beratus. Piramid ini termasuk untuk orang kaya-kaya pun boleh buat. Piramid ini biasa tinggi gitu. 4 segi itu lah. Cuma tajam. Tingginya agak-agaknya paruh bawah kapal. Mayat di bawah tu lah. Tumpul ya lah. Cuma yang Fir'aun punya tu mayat tak dibubur. Jadi yang tumpang ni dibubur. Jadi kalau saya tak beritahu gitu, awak tak tahu siapa dia tumpang ni. Faham? Awak tak ingat kawan-kawan. Jadi Tuhan tanya, ahum khair, adakah orang-orang Mekah ni lebih baik? Am qaum tumpang ataupun kaum tumpang lebih baik? Kaum tumpang ni memerintah. Orang Mekah ni, orang musyrik Mekah tak merintah. Dia hanya pokok dia ya.
dia tak ada buat istana besar ke apa ke tak ada dia. Dia bilang kemah. Rumah-rumah yang dibuat daripada tanah seluk dibuat. Orang Tumbak ni sudah buat istana. Jadi oleh kerana kaum Tumbak ni orang Arab ni tak kenal orang Tumbak ni, selalu dia ziarah pergi ke Mesir kan. Jadi ahum khairun, adakah mereka itu lebih baik qaum Tumbak ataupun kaum Tumbak lebih baik. Walladzina min qablihim, dan ataupun orang-orang sebelum daripada mereka, Fir'aun sendiri, kaum Lut, kaum Samud, kaum Ad, adakah mereka itu lebih baik daripada orang musyrikin Mekah ni lebih baik daripada orang-orang ini, daripada Fir'aun sendiri, kaum Fir'aun sendiri sebelum pada mereka. Maka Tuhan kata, ahlaknahum, kami telah membinasakan mereka yang lebih hebat daripada orang Mekah ni lagi. Orang Mekah ni hanya kenderaan dia unta, masa dia pergi ke mana-mana pakai kemah. Penduduk berpecah-pecah pada pasir. Sedangkan kaum-kaum yang dibinasa ni ada tamadun-tamadun besar. Macam Fir'aun tu ada buat piramidnya, kuburnya, apanya, banyak perkara. Tapi orang Mekahnya tidak boleh buat. Dia tidak ada perairan, dia tidak ada tanaman, melainkan tanah pokok tamar ya. Pokok tamar je dia letak. Bela kambing, bela unta, kuda. Lepas tu berperang sama dia. Tak ada benda dia. Tak ada satu benda yang boleh dibuat rekod. Masa tu. Tetapi bila Islam datang, orang yang tak ada tamadun begini, yang buta huruf begini, dengan Quran ni sudah takluk dunia. Dengan Quran ya. Yang kita sekarang orang Budia ni pula, oleh kerana kita berasa bertamadun, maka Quran tu kita tak tepi pula dah. Boleh. Boleh kan? Baik. Ahlaknahum, kami telah membinasakan mereka semua sekali ini. Iaitu Fir'aun sudah dibinasakan, Lut sudah dibinasakan. Kaum Lut ni bukan saja di Syria di Laut Mati itu saja. Termasuk di Cyprus apa tu. Dia dipanggil the sunken city of Atlantis. Lut tu. Kaum tu. Sebab tu Omar Saleh juga cari mana Atlantis gelap. Kamu dah tak ada kesan dengan pandai-pandai dia semua kelam. Jadi ahlaknahum, kami telah binasakan. Sebab apa binasa? Sebab pembangunan yang dia buat ke, tamadun yang dia buat ke, tetapi innahum kanu mujrimin. Sesungguhnya mereka dulu adalah kaum-kaum yang banyak buat dosa. Iaitu dosa sini ialah syirik pada Allah. Wa ma khalaqnas samawati wal ardi wa ma bainahuma la'ibin. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi. Dan apa saja yang ada di antara langit dan bumi ini sebagai main-main saja. Buat ni apa? Main-main ni saja. Tak ada, Tuhan tak buat langit dan bumi ni untuk buat main-main saja. Tak ada. Buat duduk saja kata-kata. Wah, tak ada ni, tak ada projek nak buat ni. Tak ada, main-main. Ya, tidak begitu. Nah, ma khalaqnahuma, tidaklah kami ciptakan di antara mereka itu, illa di antara langit dan bumi itu. Tidaklah kami cipta keduanya. Antara keduanya illa bil haqq, melainkan bil haqq, dengan kebenaran, yaitu dengan untuk menzahirkan kebenaran. Bahasa Arab dia pakai li azharil haqq, yaitu menzahirkan kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran apa? Bahwasanya Allah Ta'ala yang mencipta semua sekali. Maka bila Allah Ta'ala yang mencipta, maka Allah Ta'ala inilah sahaja yang layak disembah. Tak boleh sembah orang yang dicipta. Ayat lainnya dalam ayat kursi dia kata, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh.
milik Allah sajalah apa saja yang di langit, apa saja yang di bumi. Milik dia semua. Bermakna sekarang ni kita ni duduk di bumi. Apa saja di langit, di bumi, milik dia. Yang di langit maknanya lekat-lekat nabi-nabi yang dah mati dah, wali-wali yang dah mati dah. Bermakna ini dalam milik Allah. Kita yang masih hidup lagi di bumi ni juga milik Allah. Jadi bila milik dia, nak buat kira dengan siapa? Nak buat kira Sayyidina Ali? Nak buat kira dengan Danis tu, orang Hindu? Tak boleh. Buat kira dengan Allah Ta'ala, pasal semua milik dia. Bukan? Walakin akan tetapi aktsaruhum la yu'minun. Allah yang amun. Tetapi kebanyakan daripada manusia itu la ya'lamu, tidak mengetahui bahwasanya tuntutan mengesakan Allah Ta'ala itulah yang sebenar-benar tuntutan dalam ibadat, dalam beragama, dalam adat resam. Ibadat ke, adat resam ke, dalam kehidupan harian ke, bahwasanya Allah Ta'ala itulah yang sebagai Tuhan yang layak disembah. Itu dipanggil mengesakan Allah. Inna yaumal fasl, sesungguhnya pada hari keputusan hisab amal, miqatuhum ajma'in, yaitu waktu untuk mereka semua sekali. Miqatuhum ajma'in, yaitu waktu bagi untuk mereka semua sekali diadili. Yaumal fasl, sesungguhnya pada hari buat putusan itu ialah suatu ketika, waktu untuk mereka semua sekali. Yauma la yughni maulan am maulan syai'a, pada hari yang tidak boleh membantu maula, satu tuan, satu kawan, am maula, pada kawan yang lain, syai'a, sikit pun. Ayat lain pula, tidak boleh membantu seorang guru kepada murid dia. Tidak ada boleh membantu satu orang kaya kepada miskin. Tidak ada boleh membantu satu mak kepada anaknya. Tidak boleh membantu satu anak kepada ibu bapaknya. Tak boleh. Syai'a, sikit pun. Wala hum yunsarun, dan tidaklah mereka itu diberi pertolongan oleh sesiapa. Masa di pada masyarakat ni, awak nak minta tolong dengan sesiapa pun tak boleh. Awak nak sendiri, nak dibantu oleh sesiapa pun tak boleh. Awak nak tolong orang pun tak boleh. Awak pun tidak boleh ditolong oleh sesiapa. Awak nak kira siapa? Awak kira siapa? Awak pun tak boleh tolong orang, orang pun tak boleh tolong awak. Satu orang kawan rapat dia boleh tolong kawan rapat dia. Satu orang tuan tak boleh tolong hamba abdi dia. Hamba abdi dia pun tak boleh tolong dia. Satu anak tak boleh tolong bapak dia. Bapak tak boleh tolong anak dia. Yang boleh tolong ibu bapak ni dan anak ni ialah masa seorang hidup, seorang mati. Itu dia boleh tolong. Iaitu doa. Lepas sama-sama mati, sama-sama tak boleh tolong. Ayat mana lagi tak faham saya. Tapi sesak ni tak pernah sabar. Kalau bila kita belajar ni, kita nampak kebenaran. Tetapi bagi mereka yang sesak, yang bercakap dengan kita di depan kita, kita heran macam mana dia sesak tu. Tak pernah sabar dia sesak. Tak masuk akal sesak. Akal kita lah. Tak. Macam awak tengok orang Hindu tu. Macam mana dia boleh sesak ni? Tak, tidak gitu. Awak fikir macam mana dia boleh sesak gitu? Macam mana dia boleh pergi mandi dalam air longkang tu? Dia doktor lagi, dia datuk lagi, orang kaya lagi, bersih, masa biasa bersih. Tapi sanggup mandi dalam air longkang. Masa tak gusap. Tak pernah sabar. Tak pernah sabar tu orang Syiah tu. Duduk pukul belakang, berdarah-darah. Kerana menghina diri kepada roh yang dia puja. Siapa dia? Sayyidina Husain. Tak pernah sabar.
Tapi dia buat dengan rela hati. Oh. Orang-orang yang percaya pada keris-keris ni, keris-keris ni, dia sanggup tu. Dia sanggup, dia kata keris ni keramat. Keris ni tak pernah semayang pun sekali. Dia tak boleh keramat, dia kena jadi wali. Keris pula jadi keramat. Semayang pun tak pernah. Dia puja keris tu. Itu besi dia. Oh, dia kasar kena malam sekian, kena baca sekian. Tak boleh dengan berasa, tak boleh. Benar dengan asal. Dengan limau. Apa tidak, dia punya besi itu jadi apa kan? Tak ada power. Untuk berbagai jelas. Allah. Jadi sininya ialah ni hari ni ingat ni. Yauma la yughni maulan am maulan syai'a wala hum yunsarun. Tidak boleh pada hari yang tidak dapat membantu satu kawan terhadap satu kawan yang lain sikit pun. Dan tidak ada, jadi kalau kawan tak boleh tolong, mak bapak tak boleh tolong, lepas tu dia pula mana wala hum yunsarun, dan dia sendiri tidak boleh dibantu oleh siapa-siapa. Nak minta tolong dengan siapa? Nak minta tolong dengan siapa sekarang? Allah Ta'ala. Maka Tuhan berkata, illa man rahimallah, melainkan sesiapa yang dikesian belah oleh Allah Ta'ala. Agak pada kesian belah. Macam orang mati tadi, Rabbana, kita kata Allahumma fillaha, wahai Tuhan ampunlah dosa dia. Kemudian ada satu lagi kata-kata, warhamha, dan kesian belahlah dia, janganlah seksa dia. Minta ampun dah sekali, jangan kesian, minta kesian belah. Minta Allah kesian belah pada dia. Kalau nak azab pun jangan azab lah, buat-buat rengang-rengang. Itulah dia. Nah, itu maksud kesian belah. Dan kita minta ampun dah dia dosa dia, Tuhan tak ampun. Kalau tak ampun juga, kesian belah lah pada dia. Tuhan dia. Rabbana apa? Allahumma firdaha warhamha. Innahu, sesungguhnya Allah Ta'ala itu huwal aziz, dia itu maha gagah perkasa. Tidak ada siapa yang boleh bodeh dia. Tidak ada siapa yang boleh mengalahkan dia. Tak boleh ada siapa yang tolong boleh desak dia. Bodeh ke? Ada satu tu, kalau bodeh tak boleh, kalau desak tu mungkin boleh. Atau di pada masyarakat, ramai orang ni ahli neraka, 1/1000. 1/1000 daripada hadis Nabi SAW, 1/1000 penduduk ni ahli neraka, ahli surga. 999 tu ahli neraka. Maka pihak yang nak masuk neraka tadi kuat tunjuk perasaan besar-besaran. Kami bantah. Kami juga nak masuk neraka. Tak boleh bantah. Nak tunjuk perasaan, tak boleh. Kalau ada cita-cita nak buat tunjuk perasaan ke apa, tak mimpi lah. Tak boleh nak buat tunjuk perasaan pun tak boleh. Lepas tu, semua oleh kerana terlampau ramai, tertinggal seorang. Sibuk-sibuk ni, dalam sibuk-sibuk ni, waktu tinggal, miss. Masuk surga juga dia seorang. Tak boleh juga, pasal Tuhan tahu lah kau. Tak boleh. Ar-Rahim, dia amat belah kasihan kepada makhluk dia. Inna syarikat zakum, sesungguhnya pokok zakum itu ta'amul azim, makanan bagi orang-orang yang berdosa banyak. Kalmuhl, iaitu seperti kerak minyak yang mendidih fil butun, dalam perut mereka. Bila makan tu dia bertukar jadi minyak. Bila makan saja dia bertukar jadi minyak. Dan minyak ni suhunya 1000 juta darjah. Ni yang mendidih, bukan mendidih sini, yang membakar. Tapi yang li itu suruh faham tu mendidih. Tapi suhu tu berapa besar? 1000 juta darjah. Fil butun, dalam perut.
Kaghalyil hamim. Dan seperti mendidihnya air panas. Oh, dia. Duduk dalam perut itu seperti mendidih air panas. Macam mana agak? Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatlah kami daripada azab neraka, ya Allah. Kal muhli yaghli fil butun, fawalil hamim. Tangkap dia. Tangkap dia. Wa'dilu, seret dia. Ila sawa'il jahim, kepada tengah-tengah neraka jahim. Summa sabbu fawqa ra'si min azabil hamim. Kemudian disimpah ke atas kepalanya min azabil hamim, daripada azab air yang panas. Yang perut tu berdedih dari. Lepas tu disimpah ke atasnya yang tu pula air yang amat panas 1000 juta derajat. Kemudian dia kata, "Tuk, rasakanlah. Innaka antal azizul karim." Sesungguhnya kamu dulu, masa hidup di dunia dulu, Al-Aziz, yaitu orang yang gagah perkasa. Kamu dulu di dunia. Kamu orang besar-besar, kamu orang gagah perkasa. Al-Karim, orang mulia-mulia dulu. Siapa dia ni? Orang kaya dan orang besar. Yang ramai masuk neraka ni. Buk, rasakanlah. Mula-mula dia tak mula ajar-ajar. Mula ajar. Semua sebuah tangkap dia. Fa'tilu, seret dia. Ila sawa'il jahim. Dia tangkap ni mereka. Dia hanya duduk situ. Dia bukan lari pun. Duduk senyap begitu. Ya, dia siap surah Jasiyah 5 tadi. Duduk senyap begitu di depan Tuhan. Tapi Tuhan kata, tangkap dia. Seret dia. Seret di mananya? Tangkap tu bumbu besi ni, bumbu dengan tangan-tangan. Tangkap, ikat sini. Letak di leher, tambah di belakang, tambah kaki pula. Seret dia. Bukan kepala, bukan rantai tekok tu. Rantai kaki tu, seret dia. Ayat lainnya, fil hamim, di silo. Di dalam air panas dia dicelo. Finar yusjaru. Dan dalam api dia dibakar. Ayat lain. Ini pula. Ila sawa'il jahim. Itu maksud, tidak kata main tepi-tepi. Masuk tepi dulu. Dah erik ke tengah-tengah. Tumma subbu fawqa ra'sihi. Kemudian disimbah ke atas kepalanya min azabin hamim. Daripada azab yang air yang amat panas. Rasakanlah. Innaka antal azizul karim. Karena kamu dulu orang-orang yang gagah perkasa, yang hebat-hebat, untuk guru ajaran sesat. Syiah ni untuk guru dia dapat 20% zakat. Gila sebulan gila. Pendapatan rakyat ni 20% bagi imam dia. Sedangkan dalam Quran dikata 20% ni harta rampasan perang. Nabi tidak boleh terima sedekah. Nabi tidak boleh terima zakat. Dia kata zakat 20% warga Nabi. Lepas tu yang tua-tua Malaysia ni pula 20% tu dia bayar kepada mereka. Tu aku di Kelantan. Oh, tipu bukan 20% aku tengok. Gaji 1,200 ringgit kena beri kepada tu dulu. Lah. Baru tahu, tak tahu dah. 20%. Kalau saya dia mau pakai beri 20% seorang tak tahu boleh kan. Saya mari dengan berapa sekarang. Lepas tu saya duduk turun di airport tu. Lemosi belum mengambil kita main ngajar ni. Pasal 20% awak semua membayar kepada saya.
Oh, gila bagus ni. Gila pula mana ni. Jahat sungguh. Di Kelantan sana, di Kelantan sana, bila mati saja, Allah yang ini. Untuk dia yang paling utuh sekali ialah tanah orang mati. Ini macam semuanya tadi, ini semuanya jenazah tadi tu. Di depan tu, duduk situ. Kalau kita panggil hijau, apa ini panggil apa? Tidak kampung. Satu kampung besar. Dulu jauh ni daripada Rotan atau Bulu. Sekarang ni orang yang mau kain dia musim-musim kan. Bulu yang besar, kotor itu. Itu nasi satu bungkus, gula satu kape, 21 kilo. Ini dengar saya bilang, gula 1 kilo, nasi satu bungkus, air pula ni air dia tidak minum rawat. Air itu pula, air paket ni, letak dalam tu. Lagi surat Yasin seperti seorang. Lepas tu duit mengikut saja kemampuan. Tapi biasanya RM10 seorang. RM10 seorang. Awak tahu kan? Satu kubur di Kelantan, satu pengajian agama di Kelantan, satu pengajian agama dekat Batam Kota Baru. Penduduk pelajarnya lebih kurang 4,000 orang. Nak tanam tu RM4,000 satu lubang kubur dekat dengan satu lubang kubur di kawasan pelajar. Kalau dekat dengan tu kubur RM5,000 nak bayar. Ini tak percaya kan? Accident kereta accident. Keluar situ accident. Ini tak boleh ni. Jalan kereta ni. Pergi ke rumah Tok Guru, mandi kereta. RM500 nak bayar. Untuk buang suih. Kereta baru beli. Tak nak kasih accident, nak sekat daripada bala yang datang. Mandi kereta tu. RM1,000 bayar. Allah. Tak pernah dengar kan? Semaya ijazah ni semua dah bayar. Saya tengok sini bagus kat sini. Terus sampai. Jangan bagi siapa-siapa bagi duit semaya jenazah. Jangan beri, jangan. Kalau siapa-siapa nak beri duit, awak kata jangan, tak boleh beri pun tak boleh. Awak tak usah gaji nak derma pada sembahyang, tak boleh. Dia tak ada upah sembahyang. Tapi di satu tempat di Kelantan sana ialah beri duit ni ialah tuntutan sembahyang ijazah. Awak tahu. Saya sakit kepala di sana. Ada orang kata pada saya, Ustaz mai mengajar sini lah, korupor, nak ramai orang dengar. Saya tahu sana tempat berat. Saya sudah dudukkan. Supaya saya, yang mana yang masa ini kita boleh batang sini lah. Tapi kita tak boleh tinggal. Sebab sini pusat. Berat. Kan? Oh, dia pusat. Awak tanya dia. Oh, dia tanya saya. Saya sakit kepala tu. Subhanaka antal aziz al-karim. Kamu ni orang yang gagah perkasa, mulia, lagi mulia. Tak, mereka semua hormat ni pada tuku lagu ni. Hormat ni. Bayar bintik tu dia bayar, duit tu dia bayar. Bayar duit tu siap tangan dulu. Terima kasih ambil duit saya. Itu kan. Terima kasih curi duit saya. Itu. Astagfirullah.
Video ni termasuk video semayang pun ada. Video hanya puasa saja video. Video semayang 3,000 sebulan. Potong account dia, ada semayang sunat wajib kan. Potong account. Nabi tertiak. Astagfirullahaladzim. Saya cuma tempat saya sudah mula kurang lah. Di tempat saya itu sudah mula kurang. Dulu tekuk hari-hari. In hada ma kuntum bihi tamtarun. Inilah dia yang kamu dulu terhadap ajakan mengesakan Allah Ta'ala itu tamtarun, yang kamu ragu-ragukan. Kami kata jangan kamu tawassul, jangan kamu minta tolong orang dalam doa, jangan. Dia ragu-ragu, tak apa. Kita kata tak boleh, dia kata tak apa. Innal muttaqina fi maqamin amin. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang jaga hukum, orang yang takut pada Allah, fi maqamin amin, di dalam istana-istana yang dengan penuh aman. Fi jannatin wa uyun, dalam kebun-kebun surga dan mata-mata air. Yalbisuna min sundusin, yang mereka memakai daripada sutra-sutra halus di luar, wa istabrakin, dan sutra-sutra tebal di dalam. Jumlahnya 70 lapis. Tadi kata ada sekali tak? Kata ada sekali tak tidak? Ini kata pula. Takut tak puas hati. Kata lagi. Takwa bilik, duduk ni berhadap-hadapan. Dia tak ada satu macam ni sekarang ni, ada yang duduk di belakang, ada di depan. Masa di dalam surga, tak ada siapa yang duduk di belakang. Semua duduk di depan. Pasal apa? Terlampau besar. Dia jadi sepik dari dulu. Duduk di Nadina kan. Dia terlampau besar dia. Jadi semua berhadap-hadapan. Kadzalika, demikianlah balasan. Demikianlah balasannya. Kadzalika, dan karena demikian itu balasannya. Wa zawwajnahum bihurin 'ain. Wa zawwajnahum bihurin 'ain. Seperti yang demikian kami jodohkan mereka dengan hurin 'ain, dengan pelayan-pelayan surga yang bermata seksi. Saya tafsir betul gitu. Oh, tidak mata ayu, mata seksi. Apa yang pernah kahwin itu lihat masa berlaku satu ketika itu, ini kita tu ada mata seksi, masa itu. Jadi keadaan isteri-isteri yang dalam surga itu senantiasa dengan suami-suami mereka dalam keadaan bermata begitu bila berhadapan dengan suami. Sekarang ni isteri tengok suami pun tengok jeling ini. Kita pun tengok dia pun jeling. Tak boleh. Kalau awak boleh buat, awak perempuan boleh buat dengan keadaan mata seksi gini, suami awak ni balik tak tinggal rumah. Sungguh ada tu. Dan ketua bidadari dalam surga ni ialah isteri. Kalau bidadari itu dikatakan cantik, maka yang tercantik sekali ialah isteri dia. Sebab bidadari ini ialah dibuat khas. Dia dah buat ibadat apa, dibuat khas. Adapun orang-orang perempuan sekarang ni ada dia buat ibadat, maka dibalas ibadat itu, maka kecantikan mereka itu mengatasi semua bidadari itu. Jadi kira-kiranya tak tengok juga ke bidadari. Bidadari itu berbanding dengan isteri dia tu cantik bininya lagi. Ni tak ada siapa dia beritahu. Itu cerita bidadari ya comel.
Jadi berbanding dengan bidadari itu, bini dia dengan bidadari itu jadi undut. Itu beza. Pasal dia ada buat ibadah. Dia ada buat ibadah. Dan dia memang tua. Dia memang tua. Tak tahu dia. Awak ingat kan? Bidadari. Dah, bini dia. Bini kita comel sekali dan juga. Salah ajar ya. Diajar salah. Ataupun diajar tidak tepat. Ya. Dia boleh nampak tulang betik. Sum-sum tulang. Tapi bini support. Maknanya dalam keadaan situ 24 jam. Tapi mana dalam dia. Ini kita semua ikut. Alah bang ni orang budak-budak tak itu lah. Orang angin jadi kita. Jadi payah ni. Saya nak beritahu ni ialah hubungan suami isteri ni pun satu masalah pernah. Satu masalah dengan kita sekarang ni. Tidak ikut sunnah juga lah. Kalau awak belajar hadis Nabi, awak akan tengok macam mana Nabi dengan isteri dia. Isteri dia dengan suami dia. Tak belajar, tak tahu betul-betul. Maka pijaklah sunnah Nabi itu. Baik suami, baik isteri. Tak tahu yang itu, kita baca hadis. Kalau saya cerita hadis, tak habis ayat kita ada habis. Bersebelah lagi. Kalau saya cerita tentang hadis Nabi, tentang suami isteri ini, tentang macam mana Nabi dengan isteri dia dengan suami dia, tak ada habisnya hari ini. Bodohlah sudah lagi. Tak ada baca, di mana baca ni tak ada. 3 hari pun tak ada. Yad'una fiha bi kulli fakihatin amin. Yad'una fiha bi kulli fakihatin amin. Mereka meminta didatangkan kepada mereka itu pada setiap buah-buahan, setiap permintaan, setiap buah-buahan yang dia nak, setiap benda yang dia nak, semua sekali dengan keadaan aman, kata. Tidak pada dalam keadaan hawa. Kayak kita ni bila kita order satu hal keadaan bangga dah. Ini tidak dalam keadaan aman, saja kita nak ni, semua dibawa datang dengan keadaan aman. Kan? La yaduqu fiha al-mauta illa al-mauta al-ula. Tidaklah mereka merasakan di dalam surga itu kematian. Maknanya dia tidak akan mati sampai bila-bila. Bermakna nak masuk surga ni, jantung tu nak baiki supaya orang tu tak nak mati jantung. Terlampau sedap makan tu boleh jadi sakit jantung mati. Baiki jantung, modify. Dia panggil apa? Upgrade. Tengok bini itu terkejut, mati dia. Tengok bini kita tu, tengok bini tu, comel tu jadi terkejut mati. Yang isteri pula tengok suami dia tu, handsome suami dia sampai terkejut tu mati. Maka dibaiki semua sekali, modify semua sekali supaya tetap mati. Makan berapa banyak pun tetap mati. Itu maksudnya dalam surga itu tidak ada lagi kamu akan kecapi mati illal mautatal ula, melainkan kematian yang pertama dulu di dunia saja. Wa waqahum azabal jahim, dan Allah Taala pelihara mereka daripada azab neraka jahim apabila masuk dalam surga. Fadlan min rabbik,
Ini adalah satu anugerah punya daripada Tuhan kami. Dzalika huwal fawzul azim. Yang demikian itu adalah suatu pencapaian yang amat agung. Ya, siapa-siapa yang boleh terhindar daripada masuk neraka dan terus dimasukkan surga, orang itu sudah dapat kejayaan yang penuh, yang paling agung. Fa innama yassarna bi lisanika. Maka sesungguhnya hanya kami lah yang memudahkan dengan lisan bangsa kamu Muhammad, yaitu bahasa Arab. La'allakum yatadhakkarun, mudah-mudahan kamu akan dapat peringatan. Mudah-mudahan mereka akan dapat peringatan. Bila Allah Ta'ala kata mudah-mudahan, itu bahasa Tuhan. Maksudnya supaya kamu dapat kejayaan, pelajaran supaya. Bukan mudah-mudahan. Ya, Tuhan itu bahasa dia. Maksud bahasa mudah-mudahannya supaya. Mana buat tu supaya kamu dapat kejayaan. Wartaqib, maka kamu tunggulah bila nak mati ni. Innahum murtaqibun, bahwasanya mereka tu sungguh-sungguhnya akan juga nanti bersama kamu bila mereka sendiri akan mati. Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna wa unsurna innaka antas samiul alim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rashada. Rabbana amanna waghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar.